Kita juga turut melanjutkan pemerhatian kita berkenaan situasi ataupun peristiwa penting semalam, iaitu berkenaan pilihan raya umum Dewan Undangan Negeri Sarawak yang di mana memperlihatkan GPS Gabungan Parti Sarawak menang mudah, iaitu majoriti yang cukup besar, iaitu 75 kursi daripada 82 kursi, 81 kursi yang ditandingkan, kerana satu lagi kursi kita masih lagi belum mengetahui keputusannya. Jadi hari ini kita akan berbicara berkenaan analisis PRU DUN Sarawak ke-12. Kita bersama dengan Profesor Dr. Siva Murugam Pandian, penganalisis politik USM. Terima kasih Prof. Kerap kami bawakan dan sering kami ingin dengarkan pandangan pemerhatian Prof yang cukup pakar dalam bidang seperti ini. Dari segi basic overview ataupun dari segi perjalanan secara amnya yang Prof dapat lihat untuk PRU DUN ke-12 ini, bagaimana Prof lihat berbanding dengan sebelum ini? Kalau kita perhatikan, keputusan ini tidak memeranjatkan kerana ramai sudah menjangkakan GPS akan menang besar dengan majoriti yang boleh menubuhkan kerajaan. Kalau kita bandingkan pada tahun 2016, ketika itu personaliti arwah Tan Sri Adnan Satim dianggap mendominasi pilihan raya ketika itu. Kali ini personaliti Abang Jo sendiri yang mahu menunjukkan bahawa beliau perlu keluar daripada saiz kasut besar yang telah ditinggalkan oleh Tan Sri Adnan Satim. Dan terbukti jika Adnan Satim menang 72 kursi daripada 82, di sini kita lihat 75, barangkali 76 lepas keputusan di Mulu itu diwartakan. Dan bagi saya penting kita lihat di sini bagaimana pengiktirafan diberikan kepada kepimpinan Abang Jo sendiri, bagaimana barangkali juga mengurus COVID-19. Yang ketiga, kerana parti siasat seperti GPS ada kekuatannya dari segi guna tenaga, logistik. Yang paling penting adalah jentera akar umbi, yang mana di Sarawak yang unik dari segi demografi, geografinya sehingga ke kawasan pedalaman, jentera memainkan peranan yang cukup besar. Yang paling hampir dikatakan boleh menyaingi GPS adalah parti PSP, tetapi akhirnya hanya menang 4 kursi. Malangnya Pakatan Harapan hanya menang 2. Itu pun daripada DAP yang sebelum ini menang 7 kursi, tinggal 2. PKR dan Amanah 0 kursi. Itu menunjukkan bahawa sentimen lokaliti itu masih lagi memainkan peranan besar bagi rakyat Sarawak. Dan saya rasa itu seiring dengan apa yang telah dibawa oleh Abang Jo sendiri. Sarawak first, Sarawak for Sarawakian. Biar orang Sarawak tentukan masa depan untuk Sarawak. Dan itu jelas mesej yang dibawa dalam manifesto, dalam kempen jenteranya. Walaupun logo kali pertama digunakan berbanding dengan logo Dacing pada tahun 2018. Logo ini juga telah membawa kepada sentimen yang lebih besar. Seolah-olah itu juga telah mempengaruhi, sedangkan ramai jangkakan dengan logo baru, apakah itu akan melahirkan satu kekeliruan. Kerana logo itu dikatakan mirip dengan Parti Bumi Kenyalang. Tapi akhirnya kita nampak simbol itu telah menyatukan GPS. Dan bagi saya yang penting juga di sini adalah mungkin kelebihan yang ada sehingga membolehkan mereka menjalankan kempen bersemuka di 64 daripada 82 kawasan, turut telah memberikan nilai tambah. Mungkin juga waktu yang sama pembangkang berada dalam krisis, kerana kita lihat tidak wujud satu gabungan besar seperti mana di sini. DAP dan PKR seolah-olah dari awal lagi tidak boleh bekerjasama. PKR kalau dulu bertanding 43 kursi di dalam pilihan raya 2016 hanya menang 3 ketika itu. Di sini 28 kursi, 0 kemenangan. Dan kalau kita perhatikan, PSU juga bertandingan sendiri. Walaupun ada tokoh, ada yang menyatakan bahawa inilah pesaing sebenar, ada guna tenaga, ada dana yang secukupnya, tapi GPS masih telah menjadi pemenangnya. Mungkin juga dalam konteks pembangkang, kita lihat kempen terhad mungkin telah menjejaskan kedudukan mereka untuk berjumpa dengan lebih ramai pengundi, kerana pembangkang selalunya apabila berceramah itu menarik sokongan dan itu tidak dapat dilakukan kali ini. Dan seperti yang Prof nyatakan tadi, kekuatan GPS itu sendiri kerana mereka mempunyai akar umbi yang cukup kuat dan mereka dipimpin oleh ahli-ahli Dewan Undangan Negeri yang sangat berpengalaman dalam mentadbir negeri Sarawak ke arah kemajuan, khususnya dalam menuju ke arah Sarawak Maju 2030
Jadi kita lihat dalam tempoh berkempen sebelum ini 34 manifesto telah dikemukakan oleh pengerusi GPS sendiri, dan ianya antara yang turut diberi perhatian adalah dana kekayaan berdaulat. Jadi apa antara pandangan Prof sendiri dalam hal ini, untuk inilah masanya untuk GPS menggerakkan segala kerja mereka, usaha keras mereka dan juga undian daripada rakyat ini untuk mereka mewujudkan kembali prestasi yang cemerlang daripada sebelum ini dan juga mengembalikan juga manifesto yang diperkenalkan. Dengan mandat yang besar diberikan, sudah pasti ia datang dengan harapan dan tanggungjawab yang agak luar biasa. Rakyat mahu melihat segala inisiatif itu dipenuhi. Walaupun 34 disenaraikan dalam manifesto, 109 inisiatif telah pun dilaksanakan oleh Abang Jo. Bagi saya, pelaksanaan penting, khususnya pelaksanaan di bawah MA63. Ini salah satu, saya rasa, indikator yang telah membawa kepada kemenangan besar apabila berjaya mendapat sokongan di Parlimen beberapa hari sebelum pilihan raya. Tapi selepas ni perlu berhadapan dengan PRU15. Barangkali isu ini akan dibawa ke PRU15, dan bagaimana jika sekiranya pelaksanaan itu dapat dilakukan sebelum PRU15, maka itu akan memberikan keyakinan, kepercayaan daripada penolakan yang pernah berlaku sebelum ini. Jadi saya percaya tanggungjawab yang perlu digalas oleh Abang Jo yang telah membina satu legasi baru sudah keluar daripada di mana kerap kali sebelum ini dikatakan berada di bawah bayangan Tan Sri Anand Satim, kini berada dengan sendirinya. Kedua, legasi MA63 itu perlu dibawa ke hadapan bersama dengan agenda-agenda bajet yang pernah berbilion digunakan untuk 65% daripada bajet digunakan untuk pembangunan semata-mata. Jadi saya harap selepas ini kita tidak perlu lagi bercakap tentang soal air, elektrik, infrastruktur di kawasan pedalaman. Dah tiba masanya kita bergerak ke hadapan. Dipertingkatkan peluang pekerjaan. Tidak perlu lagi bercakap tentang soal asas. Untuk kita maju ke hadapan, Sarawak perlu menjadi contoh kepada yang lain. Dan ini masanya kepada Abang Jo untuk membuktikan bahawa dengan mandat besar ini beliau mampu untuk menggalas tanggungjawab itu ke arah yang lebih baik. Apatah lagi dalam kedudukan mampu untuk mendapatkan royalti, petroleum dan sebagainya. Ini semua merupakan satu pencapaian yang besar, dan semua ini juga akan diperhatikan oleh pengundi yang saya rasa kini mempunyai pelbagai platform untuk mendapat informasi dan juga maklumat. Jadi bergerak ke hadapan bawah 2030, walaupun ada 9 tahun, mungkin 8 tahun. Bagi saya yang penting adalah sejauh mana segala yang sudah disenaraikan itu dilaksanakan. Tidak bersifat kosmetik, retorik, tidak bersifat hanya kekal sebagai satu dokumen, tetapi jika dapat dilaksanakan jangka pendek, sederhana, panjang, itu akan memberikan satu isyarat, mesej kepada rakyat bahawa perubahan besar boleh berlaku. Kerana kebanyakan isu yang dimainkan sejak 2011, pilihan raya 2011, 2016, 2021 adalah isu yang sama. Isu sara hidup, kos makin meningkat, peluang pekerjaan, pendidikan, otonomi, segalanya bergerak ke arah isu yang sama. Jadi kalau pelaksanaan itu jelas, maka rakyat akan merasa gembira sesuai dengan manifesto GPS, kestabilan, kesejahteraan, kemakmuran. Ketiga-tiga itu menjadi kata kunci dalam manifesto kali ini. Turning point untuk kali ini itu apa? Bagaimana, Prof? Sebab dengan mandat yang telah diberikan sekarang dan bagaimana untuk mengelakkan isu-isu ini berbangkit sekali lagi. Apakah turning point pandangan Prof sendiri? Bergantung kepada kepimpinan Abang Jo sendiri. Elak daripada kebocoran, ketirisan, kecairan. Pastikan bahawa yang dilaksanakan itu adalah yang terbaik berdasarkan kepada hasil akhir yang mahu dilihat. Rakyat negara kita ini ada kalanya mahukan keputusan instan. Jadi dalam mahukan keputusan instan ini, saya percaya beliau boleh menunjukkan beberapa pencapaian. Mungkin 100 hari di bawah kepimpinan beliau, tunjulkan apa yang boleh dilakukan, dan kemudian jangka sederhana dan juga panjang. Yang penting di sini adalah selepas diberikan mandat sekali lagi sebagai Ketua Menteri, perlu beliau pastikan keseimbangan di antara Melayu Lanau, Iban Dayak itu diperbaiki. Beliau dilihat seorang pemimpin yang mewakili semua orang suka beliau. Jadi karakter itu sesuai dalam keadaan semasa. Jadi bila dalam keadaan semasa seperti ini, inilah masanya beliau perlu memastikan kesejahteraan diangkat, dan the turning point would be he himself untuk menjadi seorang pemimpin contoh kepada yang lain, agar ini juga dapat memperbaiki hubungan
hubungan di antara pusat dan negeri. Itu penting dalam konteks hubungan pusat dan negeri yang saling melengkapi di antara satu sama lain. Dan saya melihat bahawa dengan komitmen yang diberikan oleh Perdana Menteri yang telah turun ke Sarawak, itu akan membantu mempercepatkan proses pelaksanaan yang mahu dilihat. Dan hubungan itu penting. Kenapa? Kerana kebanyakan perkara yang ditentukan di pusat perlu juga dibawa ke negeri. Negeri juga memerlukan kepimpinan di peringkat pusat, ada wakil mereka. Jadi ini antara yang menarik untuk dilihat pasca PRN Sarawak. Satu lagi perkara yang penting saya rasakan adalah dengan kedudukan seperti ini, GPS bukan lagi fixed deposit, tapi kingmaker. Yang bagi saya penting untuk kita lihat di dalam PRU 15. Sebelum ini kerap kita katakan Sabah Sarawak ini fixed deposit, safe deposit untuk parti-parti yang tadi. Tapi kini menjadi kingmaker dan sudah pasti GPS juga akan mahu menentukan rakan strategik mereka, siapakah yang mahu mereka berkolaborasi ataupun bekerjasama dalam konteks politik selepas ini. Bagaimana Prof melihat dalam situasi semasa sekarang ini, khususnya kalau sebelum ini parti-parti Sarawak yang besar ini bertanding di bawah tiket Barisan Nasional, dan kali ini untuk PRN yang ke-12 ini ia kali pertama GPS menggunakan lambang ataupun bendera mereka sendiri. Bagaimana dengan berdirinya GPS dengan bendera dan nama mereka parti yang baru ini menjadi kekuatan supaya suara mereka lebih didengar oleh kerajaan di peringkat persatuan? Itu antara perkara yang berubah daripada 2016 dengan menggunakan simbol sendiri, dengan kemenangan 75 kerusi buat masa ini, menunjukkan bahawa simbol itu telah menyatukan rakyat Sarawak, menampakkan bahawa mereka bersedia untuk keluar daripada simbol dacing yang telah mereka gunakan sebelum ini. Dan itu juga menunjukkan bahawa lokaliti, autonomi itu diberikan keutamaan. Kalau kita lihat di Melaka contohnya, simbol Pakatan Harapan dikatakan masih belum mendekati pengundi. Tapi di Sarawak barangkali sejak 2018 telah menggunakan simbol ini dan itu telah membawa kepada kedudukan yang lebih jelas. Dan bagi saya Sabah dan Sarawak ini uniknya, mereka mahu suara mereka itu didengari dengan konsep lokaliti, dan barangkali konsep regionalism, kenegerian itu telah memberikan impak yang besar kepada GPS, dan itu juga mesej yang disalurkan oleh GPS, Sarawak First, Sarawak pertama ataupun mungkin perlu didahulukan. Itu menampakkan komitmen Abang Jo sendiri dalam soal ini. Walaupun simbol itu kali pertama digunakan, ikatan dibina berdasarkan kepada soal kesepaduan, perkongsian sifat kepunyaan yang mahu diberikan kepada masyarakat setempat. Apatah lagi di Sarawak ada 6,000, hampir 6,000 rumah panjang. Itu juga memainkan peranan penting dalam proses melihat pola pengundian ataupun gelagat pengundi kali ini. Kecepatan, barangkali kesegeraan untuk berkhidmat itu terutama dalam situasi sekarang, bila mana bukan situasi banjir lah kalau kita ambil situasi terdekat, Prof. Apa yang perlu diambil perhatian oleh pihak pemimpin sekarang ini, bergerak ke hadapan untuk memastikan seperti Prof kata tadi, pasca pilihan raya ini, apakah dalam to-do list mereka? Bagi saya yang penting sekarang adalah menggarap kemahuan, keperluan dan juga psikik pengundi. Tidak lagi bersifat top down tapi melihat daripada bottom up. Itu penting. Bagi saya kita juga harus melihat dalam kedudukan semasa, perbaiki dengan sistem sokongan yang menampakkan sistem penyampaian yang ampuh. Walaupun kita ada sistem bantuan Sayangku Sarawak, mungkin itu perlu dikembangkan dalam kedudukan terdesak seperti ini. Inilah yang cuba dicari oleh pengundi, dan saya rasa itu telah dilakukan oleh Abang Jo sepanjang mengurus COVID-19. Mungkin ini juga pengiktirafan kepada apa yang telah beliau lakukan dan boleh diteruskan berdasarkan kepada pencapaian yang telah kita lihat sepanjang beliau mentadbir urus negeri Sarawak. Itu diskusi berkenaan analisis PRU Dewan Undangan Negeri Sarawak yang ke-12. Sangat penting untuk kita berikan perhatian pada hari ini berkenaan kemenangan yang digarap dan juga dicapai oleh Gabungan Parti Sarawak GPS, berjaya memenangi 75, kemungkinan 76. Kita masih tidak mengetahui disebabkan satu lagi kerusi yang masih lagi menjadi tanda tanya pada ketika ini disebabkan faktor-faktor tertentu. Saya pasti perbincangan akan disambung lagi bersama Prof. Terima kasih Prof dalam situasi sekarang sempat juga ke studio bersama kami pagi ini.